semua yang kita dah belajar tadi, nisbah, kadar, kadaran, kita combine ni nisbah, kadar dengan kadaran dalam 4 objektif yang kita nak capai, yang mana keempat-empat objektif ini adalah melatih kita untuk mengira, melakukan pengiraan. Kau tengok contoh objektif yang pertama, menentukan nisbah 3 kuantiti. Itu maksudnya kena kira lah, ada pengiraan. 4.2 juga, 4.4.2, menentukan nisbah atau nilai. Itu pun mesti ada pengiraan. Yang ketiga, 4.4.3, menentukan nilai, masih lagi ada pengiraan. Dan akhir sekali, menyelesaikan masalah, yang mana dia akan bagi soalan situasi untuk kita selesaikan, untuk kita buat pengiraan. Jadi 4.4 dan ke atas semuanya berkaitan dengan pengiraan yang menggabungkan nisbah, kadar dan kadaran. Boleh jelas So hari ni penting ada kalkulator dan pensel dan buku. Okay, ready? Can we move on? Tak ada respon? Hello, saya je ke yang bersemangat ni? Kamu diam je. Saya tak makan lagi. Boleh? Proceed? Okay, let's move on to our questions pengiraan. So, ini soalan yang pertama daripada modul Conquer. Tengok modul Conquer, muka surat 19. Ini learning standard pembelajaran objektif yang pertama. Dia bagi basic pengiraan dulu. Dalam soalan ni, kenapa saya potong 3 soalan dan kenapa dalam buku pun dia potong 3 soalan. Dia ada tahap-tahap penguasaan yang dia nak pelajar kuasai. So ini tahap penguasaan yang pertama, yang mana kamu diberi nisbah A, B, kolom nisbah B, C, kolom nisbah A kepada C, dan akhir sekali menggabungkan ketiga-tiga value A, B dan C. Langkah pertama, mesti bandingkan, mesti compare semua value yang ada. Saya suka kita labelkan value yang kita ada kat sini. A ialah 5, B ialah 4, kolom kedua B kita tak tahu, yang ini C ialah 8, yang ini A ialah 5 dan C ialah 8. Kolom ketiga kita kena buat sendiri. Jadi kita bandingkan nilai yang kita ada. Tengok sini kita ada C ialah 8. Sama juga dengan kolom yang kedua, C ialah 8. C adalah sama, betul? 8 dengan 8. Tengok yang A. A ialah 5. A ini juga ialah 5. A juga sama. Bila nilai yang diberi untuk setiap kolom adalah sama, jadi kita boleh salin sahaja nilai yang kita tak tahu dengan nilai yang diberi. Contoh sini kita nak B, kita boleh salin sahaja B ialah 4 kerana C tadi sama, A juga sama. Tak ada darab atau bahagi yang berlaku. Jadi kita salin sahaja semua nilai. So bila kita nak combinekan A, B, C, kita salin je lah. A ialah 5, B ialah 4, C ialah 8. Sama sahaja. Tak ada darab-darab. Okay, cuba tengok nombor 2. Nombor 2, 3 ni ialah A, yang kotak ni ialah B, kolom kedua B ialah 10, C ialah 5, kolom ketiga A ialah 3, C ialah 5. Kita bandingkan nilai yang kita ada. Sekurang-kurangnya 2 nilai. C sama 5, A juga sama. Tak ada perubahan, tak ada darab, tak ada bahagi. Jadi semuanya mesti sama juga. Kalau kolom pertama ni B, jadi kita tengok sebelah dia, B ialah 10. Jadi kita salin saja, B ialah 10. Combining,
these three values. Jadi A ialah 3, B ialah 10, C ialah 5. Sama semua. Cuba jawab nombor 3. Cuba jawab. A ialah 14, B tak tahu. Ni B kepada C tak tahu. Ni A kepada C tak tahu. Sini ialah A, B, C. So, B kat sini berapa? 14 kepada 7. 7? Are you sure 7? A kepada B? 12. 12. Tersilap tadi patutnya jawapan you untuk lain kita tengok A dia sama 14, jadi B juga mesti sama 12. Kolom kedua 12 kepada 7. Ya, betul. 12 kepada 7. Akhir sekali A kepada C 14 kepada 7. Betul. Siapa yang bercakap tu? Yang tulis Angelina yang bercakap? Diam dah. Yang cakap tadi siapa? Tak tahu, tak nampak. Fahani. Okay. So ini dia nak kita mahirkan dulu cara membandingkan setiap nilai yang diberi. Kena banding dengan nilai yang betul. Jangan salah banding. Jangan tengok sini A, tengok banding dengan B. Tulis dah salah. Okay, tak boleh. Okay, next. Dia up sikit kita punya skill. Kalau tadi kita dah pandai dah nak banding A dengan A, B dengan B, C dengan C. Sekarang kita gunakan kemahiran itu dan kita kenal pasti ada atau tidak nilai itu yang berubah daripada nisbah yang diberi di sini A kepada B kepada C dengan nilai yang diberi. Contoh sini B. B kat sini 4. Sama tak dalam nisbah? Tak sama kan? Kalau kita tengok di nisbah ni 2. Nilai dia sebenarnya 4. Ada pengiraan tak berlaku di situ? Ada. Darab ke bahagi? Daripada nisbah ke nilai yang diberi. Darab ke bahagi? Bahagi. Dari nisbah ke nilai yang diberi. Darab ke bahagi? Bahagi. Darab. Darab. Kena faham. Kita tengok, kita banding dari asalnya nisbah ke nilai. So daripada 2 menjadi 4. Kita darab berapa? Darab berapa? Darab 2. So B, okay. B tu tadi dalam nisbah ialah 2. Jadi kita darab 2, kita akan dapat 4. Jadi untuk nilai A dengan nilai C, untuk nilai A dengan nilai C, kita kena buat benda yang sama. Kena darab 2 juga. Jadi A tu tadi 4 darab 2 dapat 8. 7 darab 2 dapat 14. Itu dia upkan sikit kita punya skill. Tadi kita dah pandai dah banding. Sekarang kita banding dan kenal pasti ada atau tidak darab atau bahagi yang terlibat. Okay, nombor 5. Cuba banding dan kenal pasti ada atau tidak darab atau bahagi. Ini A, ini B, ini C. Ini ialah C. Ada tak? Dia tak sama ni. C dalam nisbah ialah 5. Nilai sebenar ialah 25. So dia adalah kali darab 5. C tadi darab 5, 5 darab 5 ialah 25. Jadi yang lain pun juga mesti darab 5.
Jadi 2 darab 5 ialah 10. 1 darab 5, 5. 5. Betul. Okay. Mesti darab dengan nilai yang betul iaitu 5 dan mesti darab dengan nisbah yang betul. A nisbah dia 2. 2 darab 5. Okay, cuba buat 6. Ini A, ini B, ini C. Ni darab berapa? Ini C. C sini 4. So dia darab berapa? Darab 4 ke? Tak. Mana boleh darab 4? C ni 4 menjadi 8. 4 darab apa? 2. 2. Betul, darab 2. Kena kenal pasti nombor tu dengan betul. Jangan salah. So kalau C darab 2, yang lain pun mesti darab 2. 3.5 darab 2 dapat 7. 7. 1.5 darab 2 dapat 3. 3. Okay. Value. Kita senang nak tertukar dia punya nilai tu. Jadi kena hati-hati. So next level, dia bagi dalam bentuk nisbah kepada nisbah yang lain. Jadi yang soalan macam ni, kita ada banyak kaedah untuk kita selesaikan. Salah satu kaedah dia kita boleh guna macam tadi, kita bandingkan. Contoh ni soalan 7. 8 itu ialah kepada X. 5 itu ialah kepada 40. So kita boleh bandingkan daripada 5 menjadi 40. Darab ke bahagi? Lima kepada bahagi 5 kepada darab. 5 darab 8. 5 darab 8 kita dapat 40. Sebab sekarang kita nak cari X. Kalau bahagi, X kita nak bahagi berapa? Kita tak tahu kan? Jadi kita ambil dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri 5 darab 8 dapat 40 yang di kanan. So untuk cari X, 8 itu tadi dari kiri ke kanan darab 8. Kita akan dapat 64. Itu cara, salah satu cara lah kita guna arrow. Tapi mesti compare dengan yang betul lah, jangan tertukar. Jangan pula 8 jadi ke 40, 5 jadi ke S. Salah lah. Cara lain, kita guna kaedah kadaran. Yang mana kita tulis dalam bentuk kadaran 3.6 per 6 kepada X per 36. Ini kaedah kadaran. Bila kita guna kaedah kadaran, kita boleh buat cross multiplication, darab silang. Dari bawah 36 darab dengan 3.6. Daripada 6 darab dengan X. So 3.6 darab 36 sama dengan 6 darab X. Sampai sini ada nak tanya? Laju ke? Hello? Okay, boleh? Laju? Kalau laju bagi tahu. Darab silang ni boleh faham ya? Saya rasa minggu lepas saya ada bagi video mengira kadaran, betul tak? 4.3. Betul. Saya ada bagi latihan sekian kan? Ada. Soalan latihan dalam buku teks ke apa?
Dari video tu saya ada tunjuk pengiraan kadaran ni. Darab silang. Siapa yang tak tengok lagi video tu sila cari. Dalam Google Classroom saya ada attach. Dalam WhatsApp pun saya ada bagi. Tengok semula. So itu cross multiplication. Darab silang. So kita darab lah. 3.6 darab 36. Dapat berapa? Dapat berapa puluhan? 129. 129.6. Betul. Sama dengan 6x. Untuk kita cari x, kita kena bahagi. 129.6 bahagi 6. Sama dengan 21.6. Betul. 21.6. Siapa yang cakap tu laju? Yang lain diam. Nombor 9, kita boleh guna kaedah kadaran macam tadi. Atau kamu boleh guna kaedah membezakan, membanding beza. Tapi saya suka guna kaedah kadaran. Senang nak buat. 48 per x sama dengan 1 per 2 per 3. Darab silang. Kalau yang tak faham darab silang tu kena bagi tahu sebab lepas ni memang lagi banyak pengiraan yang kita akan buat. Lepas ni memang pengiraan je. So 48 darab 3 berapa? 144. Yes. 144, bagus. Sama dengan x per 2. Kerana 1 per 2 darab x ialah x per 2. Jadi x sama dengan 2 ni kita bawa ke sana jadi darab. X 1 per 3 2. Salah tu Angeline. Boleh nampak tak sampai bawah? Sambung kat tepi. So x ialah 288. Ada salah kira tu tadi Angelina. Tengok semula. Sebab ini 1 per 2. 1 per 2 tu maksud dia sama macam 0.5 lah. Boleh? Boleh proceed? Boleh. Okay. Semua orang mesti buat dalam buku Janganlah main screenshot je. Buatlah sekarang. Terus siap. Okay, next. Tadi kita dah masih lagi standard pembelajaran yang ketiga. Soalan 10 dan 11. Bezanya kalau soalan 7, 8, 9 tadi dia bagi nisbah ke nisbah. Sekarang kita ada nilai x tambah y. Macam mana pula nak kira tu? Kalau kita nak banding pun kita tak boleh nak banding sebab nisbah dia ialah x dan y. So kalau cara macam soalan macam ni, kita ada beberapa cara lah. Cara pertama, cara yang saya suka, proportion, kadaran. Saya tulis kadaran. Okay, kita tahu kadaran ialah persamaan kiri dan kanan. Kita sediakan dulu tempat untuk tulis. Apa yang kita nak tulis kat sini? Kita bandingkan nisbah. Di sebelah kiri ialah nisbah. Di sebelah kanan ialah nilai. Nilai tu yang ni lah, yang diberi. X tambah Y ialah 8. So, kita bandingkan antara dua. Kita letak yang diberi ni X tambah Y ni di bawah sini. 8. Dan apa yang kita nak letak ke atas? Kita nak pilih, kita nak cari nilai apa dulu? X ke Y? Tak kisah yang mana satu. Saya cari Y dululah. Kita letak Y. Kalau kamu nak cari X dulu, letak X. Tak kisah. Sebab ini yang kita nak cari, yang kita tak tahu. Yang 8 ni
nilai X tambah Y yang diberi. Sebelah kiri kita ialah nisbah. Apa yang kita nak tulis kat bawah? Kalau tadi X tambah Y, yang bawah di sebelah nisbah juga X tambah Y, iaitu 7 tambah 9. Y tu 7 ialah Y, tapi tak kisahlah, sama je. Okay, Y tambah X sama, 7 tambah 9. Kalau yang atas, sebelah kanan tadi nilai untuk Y, kita cari Y dalam nisbah. So, kita tulis 7. Sampai sini boleh faham? Boleh. 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 Boleh follow kena ingat je, di sebelah kiri semuanya mesti dari nisbah. Ini nisbah. Di sebelah kanan semuanya mesti dari nilai. Nilai yang diberi. Dua benda yang berbeza. Lepas tu kita buatlah pengiraan kadaran seperti biasa. 7/16 sama dengan Y per 8. Jadi kita cross multiplication, darab silang. 7 darab 8 sama dengan, boleh nampak ke tu? Mengganggu pula bulat-bulat tu. Tulis mula. Saya tulis kat tepi. 7 darab 8 sama dengan 16 darab Y. 7 darab 8, betul, 56. Thank you Angelina. Sama dengan 16 Y. Jadi Y sama dengan 56 bahagi 16. Dapat berapa? 3.5. 56 bahagi 16. Betul. 3.5. Okey, itu baru Y. Sekarang kita nak cari X. Ada dua cara. Sama ada kita ulang balik yang sama kadaran tadi. Kita ganti Y itu jadi X, 7 itu jadi 9. Okey, itu cara pertama. Cara kedua, kita guna nilai yang diberi. X tambah Y sama dengan 8 tu. So kita boleh guna yang tu. So saya guna yang itulah. X tambah Y ialah 8. So X yang kita nak cari, Y tadi 3.5 sama dengan 8. Jadi X ialah 8 tolak 3.5. Dapat? Dapat berapa? 4.5. 4.5. Itu cara dia. Kita dah ada nilai Y, kita boleh guna persamaan dalam nilai yang diberi tadi. Boleh follow? Okay, itu kalau guna kaedah kadaran. Kalau tak confident nak guna kadaran, takut tertukar ke, confusing nak tulis, kita boleh guna kaedah unitary ataupun kaedah membandingkan. So kalau soalan 11 ni diberi X tambah Y ialah 55. Ini nilai. Jadi kita nak bandingkan daripada nisbah. Yang nilai diberi adalah X tambah Y dia tambah. Jadi dalam nisbah kita tambahkan juga X tambah Y tu. Tulis ke X tambah Y. Tak payah. 8. Sekejap. So ini nisbah. Kita nak banding benda yang sama. Kita kena tambah lah. X dia 3 tambah 8 sama dengan 11. Ini daripada nisbah. Okay. So kalau nisbah dia bila kita tambah ialah 11 bersamaan dengan nilai 55. Sini boleh faham? Boleh. Boleh follow 11 ini ialah nisbah yang kita tambah 3 tambah 8 dan kita banding dengan nilai yang diberi 55.
Daripada itu, kita boleh tahu satu nilai nisbah bersamaan dengan berapa? Kalau 11 ialah 55, kalau 1 berapa? Kita bahagi ni. Kita bahagi sini 11. Dapat 1. So sini juga bahagi 11 kita dapat, ya betul, 5. Itu kita punya nilai perbandingan. Kita banding tadi daripada nisbah 11, kita bandingkan dia kepada 55 dan bila kita cari nilai nisbah 1 dengan bahagi 11, kita akan dapat 5 dalam nilai yang sebenar. Kerana 55 bahagi 11, kita dapat 5. Jadi bila kita dah dapat nilai perbandingan ni, 5 ni, comparing value daripada satu nisbah kepada 5, kita boleh cari X dengan Y. Pergi dulu. X ialah 3 darab comparing value 5 kita tadi. 5 sama dengan 15. 15. So kalau 3 darab 5 ialah 15 itu X. Kalau Y, apa darab 5? Apa kita punya pengiraan? X 3 darab 5, kalau Y? 55. Tak, kita tak guna 55 dah. Tengok tadi. X 3. Datang mana 3 tu? Daripada sini. Daripada nisbah. So kalau Y? Apa? 8 kali 5. Betul. Daripada nisbah, Y ialah 8 darab dengan comparing value tadi, nilai perbandingan kita tadi yang kita bagi, 5 darab 5 sama dengan 40. 40. 40. So kalau kita tengok balik, dia sama macam soalan yang dalam jadual tadi. Yang kamu banding nisbah A kepada nisbah nilai A. Kamu tengok ada perbezaan, ada darab 5. Kamu kena darab. Sama macam ni. Cuma ni diletak dalam bentuk nisbah dan dalam bentuk nilai yang ditambahkan. Dia up sikit kamu punya skill pengiraan. Benda yang sama, kena tahu apa yang kamu nak bandingkan. Nak compare. Jangan tertukar. Okay, boleh proceed lagi? Kita pergi kepada soalan yang lebih mencabar. Kalau tadi nisbah yang mempunyai 2 kuantiti, sekarang dia bagi nisbah yang mempunyai 3 kuantiti. 3 kuantiti tu apa? Tengok kat sini, kita ada X, Y dengan Z. Ini ialah nisbah. Jangan tertukar, kena kenal pasti dan labelkan. Itu nisbah dan ini ialah nilai. Sama juga macam tadi, ada 2 cara, sama ada nak guna cara kadaran atau nak guna cara perbandingan. Yang mana kamu lebih confident, yang mana kamu lebih yakin nak guna. Kamu sekarang confident guna cara yang mana? Perbandingan ke kadaran? Tak tahu. Tak tahu cara apa. Okay, saya suka guna cara kadaran. Okay, tak apa, saya tunjuk dua-dua, kamu pilih
Kamu kena kenal pasti kamu selesa menggunakan pengiraan yang mana. Jangan campur aduk dua-dua. Ada beza antara dua kaedah tu. So kita tunjuk dulu kaedah kadaran. Kalau guna kaedah kadaran, siap sedia dengan sebelah kiri dan sebelah kanan. So tadi kalau sebelah kiri ialah nisbah, sebelah kanan ialah nilai. So nilai apa yang kita nak tulis kat sini? Yang diberi tadi X tambah Y 45, kita letak di atas 45. Apa yang kita nak letak di bawah? Apa yang kita nak cari? Kita letak kat bawah. Kita tak tahu dia punya nilai, kita tulislah dia punya huruf X tambah Y tambah Z. So sebelah kanan semuanya adalah nilai. Sebelah kiri kita punya nisbah. So kalau yang belah atas tadi X tambah Y, jadi nisbah yang di sebelah atas juga mesti X tambah Y. So apa X? X ialah 6 tambah Y ialah 3. So 6 tambah 3. Dia kena sama dengan yang kanan. Yang kanan tadi X tambah Y 45. Yang sebelah kiri nisbah X 6, Y 3, tambahlah. So kalau yang belah bawah, belah kanan tadi X tambah Y tambah Z yang kita nak cari, yang kita tak tahu. Untuk nisbah X tambah Y tambah Z, semua ni tadi. 6 tambah 3 tambah 2. Kena jelas dia punya perbezaan. Sebelah kiri semuanya adalah nisbah, sebelah kanan adalah semuanya nilai. Kemudian kita kiralah 6 tambah 3 ialah 9. Betul. 6 tambah 3 tambah 2 ialah 11. Sama dengan 45 per X tambah Y tambah Z. Okey, kita sambung kat tepi. Sama dah dapat macam tu, kita buat darab silang. 9 darab dengan X tambah Y. Saya buat bracket lah sebab dia operasi tambah tu. Sama dengan 11 darab 45. Kita nak cari X tambah Y tambah Z. Kita tak nak 9. 9 tu kita pindah ke kanan menjadi bahagi. Yang ni nak kira dulu pun boleh. 11 darab 45 nak tekan kalkulator dulu pun boleh. Nak tulis macam ini pun boleh. So 9 tu mesti bahagi. Dapat berapa? 55. Ya, betul. 55. So itu guna kaedah kadaran. Kalau tak suka kaedah kadaran, nak guna kaedah unitary. Okay, cara 2. Boleh guna cara 2. Diberi tadi nilai X tambah 5, 45. Kita bandingkan dengan nisbah. X dia adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi kalau 9 ialah nisbah bersamaan dengan 45 dalam nilai. Jadi 1 nisbah bersamaan dengan berapa? Bahagi 9 kan? Kita kena bahagi 9. Ni bahagi 5. Betul. 5. Betul. Bahagi 9. So kita dapat comparing value, nilai perbandingan ialah 5. So kita nak cari X tambah Y tambah Z. Masih lagi nisbah X tambah Y tambah Z sama dengan 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 11. Sama bermaksud 11 darab 5 sama dengan 55.
Itu yang betul. Itu cara yang kedua. Sama je kaedahnya. Bukan sama kaedah. Kaedah dia berbeza tapi masih dapat jawapan yang sama. Kaedah dia tu kamu kena kenal pasti. Ada cara dia. Okay, next. Ada 4 soalan ni. Kita sepatutnya habis 1.5. Tak apa. I try to make it earlier. Okay, soalan kedua. Diberi 3 nisbah X, Y, Z dan nilai yang diberi Y tambah Z sama dengan 24. Nak guna yang mana? Saya tunjuk lagi kaedah kadaran. Sediakan kiri dan kanan. Di sebelah kiri ialah nisbah. Di sebelah kanan ialah nilai. So ini 24 kita letak di atas. Dan yang kita nak cari kita letak di bawah. Siapa yang boleh kira dulu. So kalau nisbah Y dengan Z. Y 5, Z 3. 5 tambah 3. Yang bawah tambah ke semuanya. Akan dapat 8/18 sama dengan 24 per X tambah Y tambah Z. So cross multiplication. 8 darab dengan X tambah Y tambah Z sama dengan 18 darab 24. X tambah Y tambah Z sama dengan 18 darab 24 per 8. Berapa jawapan? Lima puluh empat. Betul, 54. Cara 2, betul 54. Cara 2, nisbah Y tambah Z. Kenapa buat Y tambah Z? Sebab nilai yang diberi itu Y tambah Z. Jadi nisbah juga kita kena kira Y tambah Z. Tak boleh kira yang lain. Dia jadi salah lah. So bandingkan 8 nisbah bersamaan dengan 24. Jadi 1 nisbah bersamaan dengan berapa? Bahagi 8. 3. Betul, 3. Betul. Tu soalan suruh cari X tambah Y tambah Z. Kita tak perlu cari X itu berapa, Y itu berapa, Z itu berapa. Kerana soalan tak minta. Jadi kita tak perlu cari satu-satu. Kita boleh terus tambah. Tapi kalau soalan minta tanya X tambah Y berapa? Dalam ni tak ada kan X tambah Y. Jadi kita kena tahulah X tu berapa, Y tu berapa. Kalau yang macam tu, cara 2 ni amat membantu. Sebab kita boleh cari X ni berapa, darab 3, 5 ni berapa, darab 3 dan kita tambahkan, kita dapatlah. So X tambah Y tambah Z ialah 10 tambah 5 tambah 3 darab 3. 18 darab 3 akan dapat juga 54. So sama. Kalau soalan minta nilai satu-satu, kena kira lah satu-satu. Okay, soalan 3. Apa beza soalan 3 ni? Soalan 3 ni kita ada Operasi tolak. betul, dia tolak. Cuba kita buat kaedah unitary. So kalau dalam nisbah diberi A tolak C sama dengan 18, kalau nisbah A ialah 7, C ialah 5, 7 tolak 5 ialah 2. Jadi bandingkan 2 dalam nisbah bersamaan dengan 18. Jadi 1 nisbah bersamaan dengan
9. 9, betul. Jadi kita ada nilai itu, kita boleh terus kira A tambah B tambah C sama dengan 7 tambah 2 tambah 5. Boleh terus letak bracket, darabkan dengan 9. So ini berapa? 9 tambah 5, 14. Betul eh? Betul lah. 14 darab 9. Sama dengan? 126. Ya, betul. Itu keadaan yang lebih ringkas lah. Tapi kalau suka guna kadaran, boleh teruskan. Kalau lebih selesa macam ni, guna yang ni. Tapi dengan syarat, kamu kena bandingkan dengan nilai yang betul. Macam ni A tolak C, mesti kena guna nisbah A tolak nisbah C. Jangan tertukar, jangan salah. Kalau salah tu dah berbeza dah jawapan dia. Okay, cuba buat 4. Tak kisah guna kaedah apa pun, cuba buat. Cari A tambah B tambah C. Saya pun kira lah. Cuba kira. Ada jawapan? Jadi A tambah B tambah C bersamaan dengan 3 tambah 12 tambah 2 darab 10. Berapa? Ada? Kita 35? 170. Betul, 170. Angelina kenapa dapat 35? Mesti kamu tak letak bracket dalam kalkulator. Mesti letak bracket dulu. Letak bracket tu bermaksud kita kena tambah dulu, tambah semua baru boleh darab. Jangan lupa. Betul, 170. Kalau 35 tu maksudnya kamu tak tekan bracket. Jangan macam tu lah, salah. Kena ada bracket. Kena ada bracket baru betul 170. So sekarang dah 3 level tahap penguasaan dalam mengira nisbah, kadar dan kadaran. Yang